satu benda yang sunnah Nabi yang mungkin tak berapa kita amalkan. Itu kalau ada orang yang meninggal dunia, kan, kita jarang kita buat salat ghaib. Bukan, kalau dekat sini memang kita pergilah, tapi maksudnya bila kalau ada meninggal, kadang-kadang orang yang jauh, yang mana kita tak sampai. Ulama dia ada bahaslah beberapa bahasan, maksudnya jauh tu bagaimana yang membolehkan kita nak semayang ghaib bagi jenazah yang kita tak dapat semayang. Adalah mengata jaraknya negeri yang lain dipisahkan dengan jarak yang dia tak boleh nak pergi, kan. Ada perbahasan ulama, tapi fokus saya ialah kita tak menjadi amalan dekat tempat kita ini. Maksudnya bila dia meninggal, contohnya kita jemaah kita sini, tiba-tiba ada jemaah kita yang kita kenal meninggal dekat Kelantan, kan. Sepatutnya kita kena announce dan kita beritahu, okey, kita ada sahabat kita haji ni baru kebetulan dia balik kampung meninggal, kan, kat sana, maka kita buat semayang ghaib. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali ada pembesar di Habsyah dan beberapa kes dan hadis Nabi dia buat semayang ghaib. Itu yang sunnah Nabi yang kita tak buat. Mungkinlah kita boleh tengoklah angle akan datang ni. Tengok kalau ada, kadang-kadang ada pembesar yang mati, tapi yang kita kenali, maksudnya jemaah kita pun kenal, kan, yang orang kenal, maka itu sepatutnya kita angkat sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Semayang ghaib, sebab kita jarang semayang ghaib ni, kan. Orang nak semayang ghaib ni kena, kalau dia pergi Mekah, Madinah, memang semayang ghaib lah. Tuan-tuan dah biasa pergi Masjidil Haram, Mekah, Madinah, memang tiap-tiap lepas semayang fardu, semayang ghaib, kan, semayang jenazah. Bukan semayang ghaib lah, semayang jenazah betul. Jenazah memang ada, kan. Kadang-kadang hampir 2 round, 3 round, kan, semayang jenazah. Jarang kita jumpa dekat Masjidil Haram lah. Macam saya dulu masa belajar dekat Mekah dulu, jarang lepas solat fardu tu tak ada semayang jenazah. Jarang sangat, kan. Kadang-kadang semayang jenazah tu 1 round, kita duduk tu lebih kurang setengah jam, dia panggil lagi semayang jenazah. Bilal dia akan panggil salatul jenazah ni. Kadang-kadang sampai 2 round, 3 round, antara satu waktu dengan satu waktu tu. Dan jenazah tu biasanya bukan satu lah, memang banyak. Tambah kalau musim-musim haji, lagilah bersusun, berbelas, 20, 30 orang biasa. Jadi suasana kita kat Malaysia ni jarang. Dan bila semayang jenazah ni, walaupun jenazah tergaib, kan, dia banyaklah memberi impact kepada kita, ingat kepada kematian. Selainlah zikir kita, doa, amalan-amalan yang kita buat, kan. Itu semayang ghaib yang perlu kita angkatlah untuk jadikan amalan, InsyaAllah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, cara mudah memahami Al-Quran. Dia mengandungi kaedah-kaedah asas untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang zaman. Karya seorang ulama Mesir, nama dia Syekh Manna Khalil Qattan, diterjemahkan ke dalam bahasa kita oleh Pustaka Jiwa. Asalnya kita Arab, Mabahis fi Ulum Al-Quran. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada muka surat 48, iaitu pada 6 hari bulan 6 yang lalu, 1 bulan yang lalu, 6 hari bulan 6, pada rekod saya ni 6 hari bulan 6. Bulan 7 tak ada kat sini. Betul, saya tengok juga ada 4 hari bulan 7 yang terakhir berada pada muka surat 53, muka surat 53. Itu kuliah kita yang terakhir, 4 hari bulan 7, bulan-bulan lepas. Kita telah membicarakan beberapa bab, dan sekarang ni kita berada pada bab yang ketiga, iaitu bab wahyu. Bab pertama membicarakan tentang perkembangan ilmu Al-Quran, kita bicara sejarah, Bab kedua dia membicarakan tentang Al-Quran, ta'arif Quran, beza Quran dengan hadis, hadis nabawi, hadis kursi, jenis-jenis hadis nabawi, hadis tauqifi, hadis taufiqi, kita bahaskan. Kemudian dia masuk kepada bab tiga. Bab tiga dia membicarakan tentang wahyu Allah. Wahyu Allah, pengarang dibawa, setiap bab dia masuk diceritakan kenapa
pengarang dia susun tajuk sedemikian. Wahyu tu, apa kaitan wahyu tu? Wahyu tu menggambarkan apa yang diturunkan kepada para rasul, kaitan wahyu tu dengan manusia. Kemudian baru dia pergi kepada erti takrif wahyu tu apa dia, pembahagian wahyu. Kemudian dia masuk kepada cara wahyu Allah turun kepada para malaikat. Ceritakan tentang wahyu. Mula bab 2 dia cerita tentang Quran. Quran ini sebahagian daripada wahyu. Sebab ini ulum Quran, dia cerita tentang Quran dulu. Kemudian baru ceritakan wahyu. Wahyu tu sifat dia umum. Banyak macam-macam jenis-jenis bentuk wahyu kita dah bicarakan sebelum ini. Dia pergi kepada takrif wahyu, kemudian dia masuk kepada cara bagaimana wahyu itu, wahyu Allah tu turun kepada malaikat dulu. Sebelum dia sampai kepada Nabi, dia ada step-step dia. Bagaimana wahyu Allah kepada para malaikat, ada beberapa bentuk. Dia bahaskan dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dia masuk kepada tajuk cara penurunan wahyu kepada para rasul. Maksudnya wahyu Allah tu, mula Allah berkata-kata dengan para malaikat dulu, wa isqala rabbuka lil mala, dan ketika mana Allah berkata-kata dengan para malaikat. Nak tengok wahyu Allah tu kepada para malaikat. Allah dengan malaikat ni dia ada komunikasi, cuma cara bagaimana komunikasi Allah dengan malaikat tu wallahu alam. Kita tak tahulah, tidak dinyatakan. Tapi maksudnya berlaku komunikasi wahyu Allah. Kemudian ceritakan malaikat Jibril, cerita bagaimana wahyu tu turun, semua tunduk. Wahyu tu bila turun semua takut, kan. Kemudian Jibril mula-mula angkat kepala, kan. Kemudian bagaimana wahyu tu setiap malaikat tu boleh terima wahyu Allah, disampaikan satu kepada satu turun wahyu itu. Kemudian baru wahyu tu dibawa turun ke bawah. Okey, itu maksudnya hubungan antara Allah dan juga malaikat. Bagaimana step pertama wahyu tu turun kepada para malaikat. Kemudian dia mahu masuk tajuk ni kita bahaskan pada hari ni, kita sambung muka surat 53 tu, kita ambil tajuk dia, bagaimana cara penurunan wahyu kepada para rasul. Wahyu kepada malaikat satu, kemudian dia masuk tajuk cara bagaimana wahyu itu turun kepada rasul-rasul pula. Dia kata, okey, kata pengarang, dia kata Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dengan dua cara. So ada dua cara wahyu yang diturunkan kepada rasul. Ada yang menggunakan perantara dan ada yang tidak. Ada dua jenis. Satu, wahyu Allah tu digunakan perantara, ada pertengahan dia tu melalui malaikat, ada perantara. Ataupun ada wahyu Allah ni nak sampai kepada rasul tu, Allah Ta'ala bagi direct terus sampai kepada rasul, nabi dia. Okey, dia kata apa? Yang pertama melalui Jibril, malaikat pembawa wahyu. Kita tahulah malaikat Jibril ni satu malaikat yang ditaklifkan sebagai pembawa wahyu dan menyampaikan wahyu kepada para rasul. Itu dia kata yang pertama melalui Jibril, malaikat pembawa wahyu. Hal ini akan kami jelaskan kemudian. Kata pengarang, dia kata yang jenis guna malaikat perantara ni kami nak terangkan kemudian, dia kata. Okey, dia terangkan. Yang kedua, tanpa melalui perantaraan. Maksudnya wahyu Allah tu tak ada perantara, direct aja. Di antaranya ialah mimpi yang benar di waktu tidur. Okey, dia bagi yang kedua dulu. Maksudnya pengarang ni dia nak bahas yang kedua dulu, jenis yang tak ada perantara. Bagaimana wahyu Allah itu sampai kepada rasul dia, kan? Okey, dia terangkan yang pertama ialah mimpi yang benar. Bentuk yang pertama tanpa perantara ni mimpi yang benar. Bagaimana Allah memberi mimpi kepada nabinya, yang mimpi itu adalah mimpi yang benar, ru'yah sadiqah. Dia kata, okey, dia kata satu, dia kata mimpi yang benar di dalam tidur. Kemudian dibawakan sini hadis daripada anak Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fi naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla
falaqis subhi. Ini hadis daripada Aisyah. Aisyah ni kita tahulah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi sekali. Jadi dia memang tahu bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi dan diceritakan oleh Nabi. Jadi hadis ni muttafaqun alaih, maksudnya dalam Bukhari ada dan Muslim ada kata. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Dia kata, beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Digambarkan oleh Aisyah bagaimana Nabi SAW tu dapat wahyu daripada Allah. Bentuk wahyu tu bagaimana? Dia kata illa ja'at misla falaqis subhi. Satu, ru'yah salihah, mimpi yang benar. Kemudian illa ja'at misla falaqis subhi, melainkan tidak lain mimpi itu datang seperti terangnya pagi hari. Maksudnya Nabi SAW dapat wahyu fin naumi, dalam tidur, bukan dalam jaga. Bila mimpi ni dalam tidur lah, tapi bagaimana jelasnya mimpi itu seperti waktu terangnya waktu pagi hari. Pagi hari bila kita waktu subuh, matahari naik, mula gelap aja. Bila falak subhi, terus matahari naik, dia jadi terang benderang. Maksudnya jelas dan nyata wahyu itu. Bukanlah kita boleh katakan sekiranya ada pihak yang mengatakan Nabi ni dalam mimpi. Betul ke mimpi Nabi ni? Kan? Ada orang petikai kan? Tak. Yang Aisyah sebut tu Nabi dapat wahyu tu jelas, bukan benda-benda yang confuse. Berbeza dengan kita. Kita kalau mimpi sekarang jumpa jin, syaitan yang datang kan. Bila mimpi kena tindih kan. Dan mimpi kita itu adalah mimpi yang mengerikan. Mimpi tiba-tiba roh kita dibawa berjalan, dibawa ke atas gunung, kemudian jin dia lepaskan kita punya roh, zap, dia campak, kita pun terkejut, dada gap. Itu kita punya mimpi lah kan. Mimpi kena kejar dengan harimau, jin dia menyamar jadi harimau, dia kejar kita. Roh kita lah maksudnya, sebab jin ni dia boleh masuk dalam kita punya dam kita punya darah, urat ni. Jadi bawa roh kita keluar, dia kejar kita. Kita pun terasa ada mimpi tu kena kejar dengan harimau, takut, terkejut, dada. Itu mimpi kita kan. Dan mimpi kita mungkin sesuatu yang dibawa oleh makhluk bernama jin, iblis, syaitan. Mimpi tu tak berapa jelas. Sesuatu yang dia bawa, dia gambar, dia gelap terang, ataupun bunyi bisikan dalam mimpi, dia tak jelas. Itu mimpi manusia. Begitu, macam-macam lah bentuk mimpi yang tuan-tuan pun pernah lalui. Berbeza. Bila Aisyah sebut sini, mimpi Nabi itu adalah ja'at misla falaqis subhi. Nabi nampak dengan terang dan juga jelas, bukan yang confused. Itu wahyu, beza wahyu kepada Nabi dan mimpi kita kan. Dan Nabi ni kalau dia mimpi, dia memang ar-ru'yah as-salihah. Itu dia kata. Satu. Kemudian kata pengarang, keadaan seperti ini sesungguhnya sebagai persiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu dalam keadaan sedar. Maksudnya mula-mula sebelum Nabi dapat wahyu itu secara sedar, mula-mula dia datang dalam bentuk mimpi dulu. Sebab dalam keadaan sedar ni dia lagi berat. Bila kita tidur, manusia lah, kita ni manusia, bila kita tidur ni disebut sebagai mati kecil. Kalau mati besar, memang kita mati betul lah. Maksudnya roh dia keluar daripada badan, tu mati betul. Bila kita tidur, dia mati kecil. Bila mati kecil ni, roh kita dia boleh keluar daripada badan. Roh tu dia boleh keluar, dia boleh balik-balik lah. Kalau dia tak balik, memang kita mati terus lah kan. Maksudnya roh tu dia boleh keluar, dan roh tu bila dia boleh keluar, dia berada pada alam roh. Dan apabila dia berada pada alam roh, dia untuk dapat wahyu Allah yang dikatakan dalam bentuk tidur itu, dia lebih ringan. Berbeza dengan wahyu yang datang kepada Nabi dalam keadaan sedar. Sedar tu dia lagi berat.
Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia letak kaki Nabi tu letak atas kaki Aisyah. Aisyah ada pernah tidur, tiba-tiba dia rasa berat sangat. Ketika itu wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau Nabi tidur pun terasa berat. Mula rasa kaki bersilang kan, kaki Aisyah, Nabi kaki dia dekat atas. Kemudian Aisyah tiba dia rasa macam berat. Berat sangat ni kan. Rupanya wahyu tengah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia memang berlaku keadaan sedemikian. Tapi kalau waktu sedar, yang itulah lagi berat. Itu yang dikatakan oleh pengarang. Keadaan seperti ini sesungguhnya sebagai persiapan bagi Rasulullah untuk menerima wahyu dalam keadaan sedar, tidak tidur. Di dalam Al-Quran wahyu diturunkan apabila beliau dalam keadaan sedar, kecuali bagi orang yang berpendapat bahawa surah Al-Kautsar melalui mimpi. Okey. Di dalam Al-Quran, wahyu diturunkan apabila beliau dalam keadaan sedar. Ni pengarang ni dia kata kalau yang melibatkan Quran, wahyu itu diturunkan Nabi dalam keadaan sedar, kecuali bagi orang yang berpendapat bahawa surah Al-Kautsar melalui mimpi. Ada pendapat yang mengatakan surah Al-Kautsar itu melalui Nabi dapat dalam bentuk mimpi, dia kata. Seperti disebutkan oleh satu hadis di dalam Sahih Muslim daripada Anas, dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina azharina fil masjid id aghfa irfa'atan summa rafa'a ra'sahu mubtasiman faqultu ma adhaka ya Rasulullah faqala nuzilat alayya anifan surah faqara'aha bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini satu dalil dalam Sahih Muslim. Apa dia? Manakala Rasulullah, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami di dalam masjid, tiba-tiba ia berdengkur. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam aghfa. Nabi tiba-tiba dia berdengkur. Dia berdengkur ni yang ada pendapat sahabat ingat Nabi tidur lalu mengangkat kepala. Nabi pun tiba-tiba berdengkur, Nabi pun angkat kepala sambil keadaan tersenyum. Kemudian Nabi berdengkur yang sahabat ingat, Nabi tidur ke ni? Kemudian Nabi angkat kepala dan Nabi tersenyum. Dia kata, aku tanya kepadanya, ni Anas, ni hadis riwayat daripada Anas. Dia kata, aku tanya kepadanya. Anas ditanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Ia menjawab, tadi telah turun kepadaku satu surah. Lalu ia membaca. Kemudian Nabi pun bacalah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata pengarang, mungkin keadaan mendengkur ini adalah keadaan yang dialami apabila wahyu turun. Nabi kadang-kadang wahyu turun tu boleh dalam keadaan seperti berdengkur yang didengar oleh para sahabat. Tapi ada juga sahabat mengatakan, mungkin kalau dalam tidur tu surah Al-Kautsar ini sebagai contoh. Ada pendapat sedemikian. Tapi kata pengarang dalam kitab ni, dia kata secara umum kalau yang melibatkan Quran, Nabi dapat wahyu tu dalam keadaan sedar. Dia kata gitu. Okey. Kemudian kata pengarang, dia kata di antara alasan yang menunjukkan bahawa mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti, ialah mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail. Ini yang dikatakan ru'yah as-salihah, ru'yah as-sadiqah. Contoh dibawakan mimpi Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ni diberi arahan supaya sembelih anak dia Ismail, bukan Ishak
yang disembelih. Maksudnya jelas bagaimana Nabi Ibrahim tu dia kena sembelih anak dia nama Ismail, bukan Ishak. Inilah pendapat yang benar. Khabar itu pertama-tama tentang lahirnya Ismail sebelum Ishak, sebab Ismail lahir dulu. Ismail lah yang dibesarkan di Jazirah Arab, di mana kisah penyembelihan berlaku, dan dialah yang disifatkan dengan penyabar. Maka dibawakan sini, ada dinukilkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 hingga 112. So ada lebih kurang dalam 13 ayat. Apa Allah Ta'ala sebut kat sini? Fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Ini direkodkan dalam Quran. Apa kata Allah? Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Ni ceritakan Allah Ta'ala mula sebut bagi anak tu. Lama tak dapat anak, tiba dapat anak. Dapat anak Ismail, sifatnya itu penyabar kata. Maka apabila anak itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku. Ni bila Nabi Ismail tu dah besar, dah boleh bekerja, buat sama-sama kerja dengan ayah dia Ibrahim. Kemudian dia kata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Dia kata, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Jadi bila dia deal dengan anak dia Ismail pun dengar, dia kata, bila kamu tu if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, buatlah apa yang diperintahkan. Maksudnya perintah itu Nabi Ibrahim dia dapat dalam mimpi. Ni tajuk ni, cerita tu, wahyu Allah tu dapat dalam mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat wahyu bahawa Allah Ta'ala suruh sembelih anak dia. Kemudian dia cerita, anak dia Ismail pula kata, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Kamu akan dapati aku ni orang yang sabar. Kemudian falamma aslama wa talahu lil jabin, bila mana dibaringkan, kemudian wanadainahu ayya ya Ibrahim. Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Bila mana dah iring betul-betul nak sembelih dah itu, maka di sini kami sifatkan, kata Allah, kami sifatkan Ibrahim dengan sesungguh azamnya itu telah menjalankan perintah-perintah kami. Jadi Allah Ta'ala nampak kesungguhan memang betul Ibrahim tu nak sembelih anak dia, bukan main-main. Serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ini ujian yang cukup besar. Ujian kepada Nabi Ibrahim, satu, susah dapat anak. Dah dapat anak, suruh sembelih pula kan. Kalau kita tak mampu, boleh nak sembelih yang lain, tapi anak nak sembelih kan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sebab itu Nabi Ibrahim ni nama dia sampai sekarang ni kita sebut
Dalam kita tahiyat pun kita ada selawat Ibrahimiyah. Hebatnya Nabi Ibrahim. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu daripada hamba-hamba kami yang beriman, dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak, itu nama dia Ishak pula, yang akan menjadi nabi yang terhitung daripada orang-orang yang saleh. Bagi Ismail, kemudian Allah Ta'ala sebut akan dapat Ishak pula. Sebab apa? Sabar ikut perintah Allah SWT. Allah Ta'ala uji, memang ujian yang cukup besar. Jadi dia punya spirit dia dengan tajuk ni, bagaimana Nabi Ibrahim dapat dalam mimpi wahyu daripada Allah itu. Itu yang dikatakan tadi. Jenis yang pertama ni, mimpi yang benar di dalam tidur. Contoh dia Nabi Ibrahim. Ini secara umum lah pengarang dia. Bagaimana wahyu turun kepada Nabi secara umum. Bukan Nabi Muhammad je, keseluruhan para Nabi dan Rasul. Okay. Kemudian kata pengarang, mimpi yang benar itu tidak terhad hanya khas kepada Rasul sahaja. Mimpi seperti itu juga boleh berlaku pada kaum muslimin. Yang dikatakan mimpi yang benar tu bukan hanya kepada para nabi, pada rasul sahaja, tapi dia boleh juga berlaku kepada kaum muslimin, orang kebanyakan macam kita biasa ini. Meskipun mimpi itu bukan wahyu, tapi kalau turun pada kita, dia tak panggil lah sebagai wahyu. Kalau pada Nabi, pada Rasul, dia disebut istilah dia wahyu. Kepada kita, dia tak sebut sebagai wahyu. Rasulullah bersabda, kata Nabi SAW, inqata'al wahyu wa baqiyatil mubashiratu ru'yal mu'min. Kata Nabi, wahyu telah terputus. Maksudnya bila pada Nabi dah tak ada, wahyu dah tak ada. Tapi disebutkan di dalam riwayat ini, tetapi berita-berita gembira tetap ada, iaitu mimpi orang yang beriman. Mimpi orang yang mukmin. Maksudnya kalau yang beriman tu dia boleh ada bentuk dan suasananya dia dipercayai. Asal riwayat ini ada dalam Bukhari dan juga Muslim dan juga lainnya. Maksudnya ada hadis ini sebut dalam Bukhari dan juga Muslim. Boleh berlaku mimpi yang benar kepada orang yang beriman, tapi dia tak istilahkan sebagai wahyu. Tapi lafaznya bagi Bukhari iaitu tidak wahyu lagi setelah Nabi, melainkan mubasyirat sahaja. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Nabi menjawab, mimpi yang benar. Kalau Nabi, istilah dia sebagai wahyu. Wahyu turun pada Nabi boleh berlaku dalam mimpi. Tapi kalau kita manusia biasa, orang beriman, tuan-tuan ni lah, muka orang beriman ni, kalau dapat mimpi yang benar tu disebut sebagai al-mubasyirat. Mubasyirat tu mimpi yang benar, dia kata. Kemudian kata pengarang, mimpi yang benar bagi para nabi di waktu tidur itu merupakan satu daripada pelbagai macam cara Allah berdialog dengan hamba pilihan dia. Ni disebutkan mimpi yang benar ni kepada para nabi merupakan salah satu cara bagaimana Allah nak berkomunikasi dengan hamba-hamba yang dia pilih. Itu bagi para nabi lah. Bagi kita tak, kita mubasyirat je tadi. Kemudian dibawakan sini dalil daripada surah Asy-Syura ayat 51. Apa Allah Ta'ala sebut? Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasula fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyun hakim. So ada beberapa bentuk kat sini dia kata. Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu yang diberikan ilham ataupun mimpi, dia kata. Itu yang pertama, dia kata illa wahyan. Kemudian atau daripada sebalik di dinding, ataupun daripada sebalik dinding, bukan secara direct. Au min wara'i hijab, di sebalik dinding, dengan mendengar suara sahaja. Satu tadi dia kata yang pertama illa wahyan, dengan diberi ilham atau mimpi, satu. Kemudian dia kata au min wara'i hijab, dengan mendengar suara sahaja, dengan suara je, tapi tak nampak. Itu dikatakan wara'i hijab, di sebalik di dinding. Kemudian dia kata atau dengan mengutuskan utusan
malaikat, dia kata. Au yursila rasula. Yang ketiga, ataupun diutuskan para rasul. Itu cara bentuk diutuskan malaikat, dia kata. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi keadaannya, lagi Maha bijaksana. Maksudnya dalam surah Asy-Syura ayat 51 ni Allah Taala beri kita faham ada 3 bentuk bagaimana ilham, bagaimana wahyu itu boleh turun. Satu dalam bentuk ilham yang diberikan kepada seseorang tu direct, ataupun dia kata dalam mimpi. Itu bentuk yang pertama, dikatakan wahya. Yang kedua, wara'i hijab. Nabi itu dia akan dapat mendengar suara di sebalik dinding, bukan direct, dia hanya dengar suara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yursila rasulah, dihantar para malaikat. Kita azan, kita pergi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita masih membicarakan tentang bagaimana penurunan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Itu tajuk kita bicara malam ni. Bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada para rasul, kan? Dia ada 2 bentuk. Suatu melalui perantaraan
Itu malaikat Jibril. Yang tu kita tak bahas lagi. Sekarang ni kita bahas yang kedua, iaitu tanpa perantaraan. Maksud yang direct. Bagaimana Allah bagi direct wahyu terus kepada Rasul dia. Okey. Jadi yang tanpa perantaraan ni, itu yang pertama tadi dikatakan, bentuk yang pertama ialah mimpi yang benar. Apa dia mimpi yang benar? Dia ceritalah, bawa cerita bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, dia dapat dalam mimpi. Itu contoh yang dibawa. Begitu juga. Kemudian yang kedua, ini yang kedua yang tanpa melalui perantaraan juga. Yang kedua, dia bawakan dalil ni tadi yang saya baca di surah Asy-Syura ayat 51. Satu pertama dia kata illa wahyan, itu yang pertama. Wahyan ni maksudnya dalam bentuk mimpi. Yang kedua, au miwarai hijab. Ini juga bentuk yang tanpa melalui perantaraan, iaitu di sebalik tabir. Apa dia kata? Tengok B ni yang kedua, iaitu kalam ilahi. Kalam ilahi daripada balik tabir. Maksudnya ini direct. Allah bagi direct kepada para rasul dia. Kalam ilahi daripada balik tabir tanpa melalui perantaraan. Direct dapat daripada Allah. Seperti yang berlaku pada Nabi Musa AS. Pengarang dia bawakan contoh. Contoh dia apa? Contoh dia Nabi Musa. Kalau tadi contoh dia dalam mimpi Nabi Ibrahim, ini contoh yang direct juga. Contoh Nabi Musa dibawakan surah Al-A'raf ayat 143. Apa dalil dia? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Ini kisah bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam bercakap dengan Allah dan dia dapat wahyu secara direct. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, dan apabila Nabi Musa alaihissalam datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya. Ni diceritakan kisah bagaimana Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah. Itu dikatakan Nabi Musa tu kalimullah, dia katakan. Dan Tuhannya berkata-kata kepadanya. Maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci. So, tengok berlaku dialog di antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi Musa minta? Nabi Musa baru dengar suara je. Maksudnya ada yang Nabi dengar suara daripada Allah. Dan Nabi Musa dia minta apa? Perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci. Nak tengok Allah Ta'ala ni sebenarnya bagaimana, Tuhan ni macam mana sebenarnya. Supaya aku dapat melihatmu. Nabi Musa tak berhati supaya aku nak tengok ni Allah ni macam mana, kan? Kemudian Allah Ta'ala jawab. Ni dialog tu berlaku. Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku. Dia kata, kau tak sanggup, tak mampu nak tengok aku, kata Allah. Tetapi pandanglah ke gunung itu. Kamu tengok, Allah Ta'ala bagi arahan, tengok pada satu gunung itu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, kalaulah gunung itu boleh berada tetap pada tempat itu, tak berubah pada situ, nescaya engkau akan dapat melihatku. Maksudnya bila Allah tu nak mentajalli, Allah Ta'ala tu nak nampak, maksudnya memang, maksudnya bukit bukau pun tak boleh, akan hancur. Maka dia kata sini, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla ni maksudnya menzahirkan kebesarannya. Ini diterjemah kat sini lah. Tajalla, menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu. Maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur. Gunung yang hebat, yang besar tu jadi hancur lebur. Dan Nabi Musa pun bila benda tu berlaku, Nabi Musa bukan nak dapat tengok Allah, tengok gunung aja lebur hancur, terus jatuh pengsan. Tu jatuh pengsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, maha suci engkau, wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Nabi Musa dia kata, dah buat silap ni. Bertaubat kepadamu, dan akulah orang yang awal pertama beriman.
pada zamanku. Maksud nak dapat yakin tu sampai peringkat macam tu, bila Allah Ta'ala dah mentajallikan dirinya sehingga gunung bukit tu hancur. Jadi kalam ilahi tu, dikatakan kalam ilahi tu daripada balik tabir. Ini bentuk yang kedua. Pertama dia dalam mimpi, ni kalam ilahi dia balik tabir, yang mana Nabi Musa AS dapat bercakap dengan Allah SWT dan berlaku di dialog itu. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita tengok lagi seterusnya. Ini baru maksudnya bentuk yang pertama, yang tanpa melalui perantaraan. Lepas ni yang melalui perantaraan Jibril pula, malaikat. Ada juga bentuk-bentuk tu kita fahami. Barulah kita dapat memahami bagaimana penurunan Al-Quran itu dengan cara yang tepat, sebagaimana digariskan dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wala ma'ana wala ma yattabi'una syaqiyya wala matruda wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.